Jadi tak pernah familiar lah dengan sebelah sana. Oh, dia ada agro apa tadi? Agro pelancongan? Agro pelancong, agro pertanian. Agroteknologi. Sains Oh, agroteknologi. oh, okey. Saya ingatkan pertanian tadi. Oh, okey. Okey, Alvin sebelum ni uh, Fonsi ataupun matrik? Diploma. Diploma daripada mana? Politeknik Sandakan, Sabah. Sedangkan Sabah. Okey. Tapi Jadi bidang lain lah, bidang bidang lain. aquaculture. Aquaculture. Okey. Yes. Jadi sebelum ni jadi maksudnya Alvin memang second intake lah ni kan? Third intake. Oh, third Baru intake. Oh, dah. baru minggu lepas Oh, dapat okey. panggilan. Dapat panggilan. Oh, ada Ah, third ah. intake ni. Hebat UMT eh. Kan sampai UMT ni kan. Okey. Okey, sampai ada third intake. Bagus. Okey, tahniah. Alright, thank you so much. Wan Yasin. Saya Wan Muhammad Yasin, asal Terengganu. Okey. Sebelum ni ambil diploma dekat Politeknik Jeli, Kelantan. Politeknik. Politeknik Jeli. Okey. Bidang apa? Bidang agroteknologi, pertanian. Pertanian, agroteknologi. Sekali dengan Alvin ni? Tak, dia sandakan saya Jeli, tapi rasanya dia kos lain, saya kos lain. Cuma ni sekali lah program. Satu program. Satu program dengan Elvin. Okey. Sebelum ni diploma kat sebelum ni diploma. Diploma mana? Dekat Politeknik Jeli, Kelantan. Politeknik Jeli tadi. Okey, seterusnya Fatin Farida. Saya Nur Fatin Farida. Saya Politeknik juga, Politeknik dekat Muazzam Shah. Saya asal Selangor. Oh, asal Sabah. Sabah di mana? Selangor. Selangor. Selangor kat mana? Puchong. Oh, Puchong. Okey, sebelum ni diploma okey. Diploma mana? Diploma dekat Politeknik Muazzam Shah Pahang, kos pengurusan pelancongan. Pengurusan pelancongan. Okey. Okey, Fatin Izzati. Saya Fatin Izzati. Asal Johor tapi duduk Selangor. Ya, tak pendengar Tin. Saya asal Johor tapi duduk Selangor. Dengar ke? Oh, asal Johor duduk Selangor? Ya. Okey. Asal Johor ambil bidang apa? Program? Saya pengurusan peladangan makanan, UPMKB. Okey. Asal Johor tapi duduk di Selangor. Sebelum ni politeknik ke? Diploma ke? Diploma, UPMKB. Okey. Jadi selamat datanglah pada Yasin, Fatin Farida, Fatin Izzati dan juga Elvin. Okey, memang diberi ke macam mana? You punya ni khusus ni? Diberi doktor. Diberi. Diberi. Okeylah, betul lah. Sebab sepatutnya sampai minggu keempat je biasa ada add drop Okey, ada add, jadi kawan-kawan yang lain yang macam Aisyah, Najiha, Hakimi, Azhar dan juga Azira. Okey, mereka ni yang memang add paper ni lah. Okey, add paper ni. Okey, jadi kalau ikutkan dah minggu ke-7. Okey, jadi kita ada beberapa tak lama dah, lebih kurang dalam minggu depan kita cuti 1 minggu dan seterusnya ada 7 minggu lagi. Okey, jadi untuk saya pergi kepada first mula-mula untuk topik itu, mungkin saya akan sekali harun je lah, ataupun saya lebih pada maksud bila saya bagi kelas tu, jadi adalah beberapa kali saya sentuh lah. Okey, tapi untuk pergi secara awal tu setakat ni, kalau boleh try juga tengok pada nota PowerPoint ni, sebab saya dalam e-pembelajaran saya sediakan PowerPoint dan juga ada juga rekod. Okey, ada yang rekod, ada yang yang tak rekod. Okey, yang rekod tu ada dengan saya, insya-Allah nanti saya akan masukkan lah. Okey, jadi untuk pengetahuan yang baru, kita akan ada untuk kelas ni kita tidak ada exam Okey, tidak ada exam. Okey, itu the point lah, maksud tidak ada exam, tapi kita akan ada penilaian dalam konteks pementangan, iaitu satu pementangan untuk memandangkan ni kelas pidato, maka you kena persembahkan pidato. Okey, pidato. Okey, saya dah masukkan instruction tu dalam e-pembelajaran lah. Okey. Dan dan yang kedua ialah kelas ni akan mengelola ataupun menguruskan satu projek pidato. Okey, jadi ada dua perkara itulah. Dan juga satu lagi penulisan pidato. Penulisan pidato ni lebih kepada
you punya apa yang nak persembahkan pidato secara individu. Jadi you tulis apa you write dalam bentuk word lah. Okey, jadi maksudnya ucapan tu macam mana itu. Okey, tapi untuk pengelolaan sebenarnya dah dilantik ketua projek iaitu Aisyah. Okey, nanti Aisyah boleh dengar? Boleh Doktor. Okey, jadi Aisyah nanti buat meeting ni. Okey, meeting mungkin ada pengagihan sikit lah sebab kita ada penambahan 4 orang. Sepatutnya kalau semalam saya tengok kelas ni lebih kurang 18 orang tapi tiba-tiba dah tak ada orang dah. Daripada 8 sepatutnya 18. Maksud ada penambahan banyak tu sepatutnya. Tapi tiba-tiba pagi tadi saya tengok dalam My Nemo tu tak ada. Okey, My Nemo tak ada lah. Portal My Nemo ada 9 orang je. Itu masuk yang dah ambil sebelum ni lah. Kejap Okey, My Nemo pun ada masalah ni. Okey, jangan saya nak minta awak scan kehadiran sekejap ni. Sekejap ya. Saya minta awak ambil ni ambil apa ni QR code ni sekejap ni. Okey, boleh nampak tak? Ada ni. Okey, minta dapat tak? Dapat kan? Okey, saya harap semua dapat. Okey, jadi Aisyah akan buat meeting lah. Okey, selepas ni mungkin Aisyah boleh terangkan sedikit berkaitan pengelolaan tu lah. Okey, pengelolaan sebab minggu lepas kita dah Aisyah dan kawan-kawan yang lain yang ada minggu lepas dah present dah. Okey, berkaitan proposal. Okey, nanti Aisyah akan buat meeting sikit, meeting pengenalan. Okay, jadi dia akan nyatakanlah apa sebenarnya pengelolaan pidato tu. Okey, dan seterusnya akan mengagihkan sedikit tugas lah. Okey, jadi saya harap tak lagi berlaku penambahan selepas ni sebab Bima you dah agih tugas, jadi dah buat separuh jalan. Okey, jadi bila masuk orang lain tu dia terpaksa kelan yang perlu saya handle balik. Okey, tapi so far insyaAllah saya rasa mungkin 9 orang lah sebab dah 18 baru ni sepatutnya tapi dah tak ada 9 orang jadi 39 sahaja. Okey. Okey, Alvin, Fatim Farida, Wan Yasin dan juga Fatim Izzati ada pertanyaan tak? Setakat ni tak ada lagi Doktor. Tak ada Okey. Jadi untuk mungkin Aisyah, kalau ikut kita punya pertandingan tu berapa bulan? 15 bulan 1 ke berapa? 24 bulan 12 tak silap. 24 bulan 12. 24 hari bulan 12. Okey, saya catat ni. 12 macam ni. Okey, 24 hari bulan 12. Okey, 24 hari bulan 12. 22 Doktor, Rabu. Itulah, setahu saya 22 kan? Terconfuse. Tu kan, saya rasa 22, kata 24. Sekejap ni. Tapi kan Doktor, untuk tarikh buka pendaftaran tu, kita orang buat 21 hari bulan. Tapi dah lepas. 21 hari bulan 11. 21 bulan 11. Tapi sebab kita orang kan nak buka by minggu ni kan. Tapi sebab tak ada dapat confirmation daripada doktor lagi, boleh ke tak? So kita orang pun senyap je lah. Okey, untuk penyertaan tu dah boleh dah.
dah boleh buka. dah boleh buka dah. Dah boleh buka, tapi dah finalize dah. Apa nama you all punya poster tu? Poster dah kita orang pilih Azira punya. Azira punya. Azira punya. Okey. Jadi maksudnya pancaran itulah apa nama nanti saya dah masukkan dalam e-pembelajaran untuk you masukkan poster masing-masing. Okey, nanti yang Azira nanti WhatsApp kat saya, Aisyah minta dengan Azira untuk WhatsApp pada saya lah. Okey, yang dah finalize yang final. Okey, dan untuk Alvin, Wayasin dan Fatin Zati dan juga Fatin Farida. Okey, jadi kelas ni juga kita ada satu aktiviti-aktiviti lah. Maksud penilaian juga merangkumi lah konteks macam mana you akan buat poster. Okey, nanti untuk minggu depan mungkin 20 lebih kurang dalam 15 bulan 11, you all 15 bulan 12. Awak semua yang belum lagi present, yang baru masuk ni akan present contoh you punya poster okay, walaupun dah finalize, cuma saya nak tengok juga idea daripada Alvin, Yasin, Fatin. Okay, berkaitan bagaimana you cuba tonjolkan poster untuk pertandingan pidato. Okay, nanti Aisyah akan maklum balik lah. Okay, macam mana contoh yang dia buat nanti besok masuk meeting. Nanti Aisyah minta rekod meeting nanti Aisyah macam biasalah. Boleh Doktor. Okay, cuma Aisyah yang Aisyah bagi kat saya sebelum ni, saya meeting tu nak kena ada minit mesyuarat ke? Minit mesyuarat kena ada. Minit mesyuarat jangan ringkas saja. Itu sebagai satu evidence untuk saya evidence untuk saya memberi markah pada you all semua lah. Okey, jadi minit mesyuarat tu ringkas saja, jangan terlalu panjang dan sebagainya lah. Tapi kena ada rekod sekali. Rekod sebab itu sebagai salah satu daripada penilaian untuk sebelum macam mana dia mengurus you punya meeting dan juga seterusnya sampailah akhir nanti. Okey, sampailah meeting yang terakhir nanti. Okey, nanti pukul 3.30 nanti lepas kelas ni saya akan bagi peluang untuk Aisyah untuk buat meeting terus. Okay, sebenarnya kelas kita sampai pukul 4. Okay, tapi disebabkan saya faham sebab masa pun payah nak finalize. Okay, untuk dapatkan masa tertentu daripada anda semua sebab masing-masing ada kelas. Jadi nanti pukul 3.30 macam tu saya akan bagi peluang untuk Aisyah handle meeting dan juga rekod. Okay, nanti Aisyah akan maklum sekali lah berkaitan dengan poster. Okay, tapi secara roughly-nya saya maklum poster adalah untuk setiap individu. Jadi yang baru masuk nanti you cuba cadangkan poster individu sendiri, nanti present. Okay, nanti saya akan minta upload balik dalam e-pembelajaran lah. Okay, itu antara aktiviti kita lah. Okay, seterusnya Aisyah, paperwork tak sampai ke saya kan? Yang finalize belum lagi. Belum lagi. Okay, nanti dah kebetulan ada kawan-kawan nanti. Dah ada kawan-kawan ni nanti pukul 3.30 nanti lepas ni meeting nanti maklum juga pada ataupun present juga pada kawan-kawan yang baru attach kelas ni. Okay, lepas tu nanti terus hantar pada saya. Okay, sesi yang tu je. Okay. Jadi sebelum ni kita dah masuk beberapa topik lah. Okay, Alvin, saya dah masuk beberapa topik. Okay, jadi sekarang saya lebih kepada kita dah faham berkaitan dengan apakah pidato. Okay, nanti Alvin dan kawan-kawan yang baru masuk untuk rujuk pada dalam e-pembelajaran, saya dah masukkan PowerPoint yang sebelum ni. Okay, jadi sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan pidato tu apa, dari segi komunikasinya. Dalam konteks pidato ni dia ada elemen komunikasi. Okay, komunikasi tu bukan hanya dalam konteks verbal, iaitu dalam konteks you menyampaikan sesuatu pidato ataupun pengucapan awam, tetapi juga you perlu bersedia dalam konteks non-verbal. Maksudnya dari sudut pakaian you, dari sudut lenggok tubuh badan you apa semua, sebab itu memberi satu keyakinan kepada diri you dan juga memberi, kalau dalam konteks pertandingan tu dia akan memberi satu pemakaian yang baik pada diri you. Dan saya juga menjelaskan sebelum ni ia berkaitan dengan pemilihan topik. Topik apa yang sesuai. Bagaimana topik ataupun sesuatu perkara yang kita nak sampai kepada audiens itu adalah yang terbaik. Dan ia perlu merangkumi dalam konteks psikologi. Dalam konteks bagaimana
kita nak supaya audiens faham. Okey, jadi selepas ni untuk hari ni kita akan ikuti topik berkaitan dengan macam mana kita menganalisis audiens tu. Okey, bagaimana kita nak supaya kita lebih yakin apabila kita berpidato. Okey, pidato Okey, sekejap Okey, jadi untuk topik hari ini, untuk topik hari ini ialah berkaitan dengan menganalisis audiens, majlis dan diri sendiri. Okey, sebab apa pentingnya kita faham audiens ni? Okey, kalau ada setengah-setengah individu yang berpidato, okey, mereka tidak mengambil ataupun mengambil endah berkaitan dengan siapa audiens kita. Sedangkan bila kita berpidato ni adalah kita nak mempersembahkan sesuatu pada orang kat depan. Okey, nak menyampaikan sesuatu, tapi kalaulah kita tidak mengambil cakna ataupun tidak mengambil kira siapakah audiens, maka ia merupakan satu proses yang tidak lengkap. Okey, apabila kita nak menyampaikan satu pidato, kita harus faham bagaimana keadaan audiens. Keadaan audiens ni ia bukanlah konteks cara dia duduk dan sebagainya, tidak. Okey, kita nak faham audiens ni ataupun penonton ni dia mempunyai kategori-kategori tertentu. Okey, sebelum ni saya dah masuk sedikit lah berkaitan dengan penonton kan. Okey, jadi ini lebih meniti sikit. Okey, bagaimana kita harus faham dalam konteks umur. Okey, jadi apabila kita nak berpidato, okey, kita harus faham audiens kita. Okey, ciri-ciri audiens kita, demografinya macam mana. Okey, tapi kalau kita tidak mengambil kira macam tu, perkara-perkara sebut, maka kita boleh dianggap gagal lah, ataupun tidak memberi impak yang baik kepada penonton ataupun audiens. Okay, sebab tu sebelum ni, kalau yang baru masuk, kita dah mengikuti topik berkaitan dengan perlu adanya perancangan. Bila kita nak menyampaikan sesuatu pidato, walaupun bukan hanya pidato tapi juga konteks pengucapan awam, kita perlu ada perancangan. Perancangan. Kita perlu ada dari sudut persediaan. Kita perlu buat sedikit research ataupun penyidikan ni. Penyidikan ni, bila dengar penyidikan ni, ia bukan berkaitan dengan penyidikan yang terlalu ekstrim, terlalu metodologi, perlu ikut metodologi tertentu. Ataupun terlalu mendalam. Memang perlu mendalam, tetapi penyidikan ni ia lebih kepada bagaimana kita juga nak menyampaikan sesuatu, kita haruslah berasaskan kepada fakta. Berasaskan kepada data. Maksudnya fakta dan data ni, maksudnya bila kita menyembahkan suatu perkara ataupun kepada audiens, jadi audiens akan tertarik. Tetapi bukan kita menyembahkan auta ataupun satu perkara, tajuk ataupun satu fakta yang silap ataupun tidak ada fakta langsung. Sebab audiens ni mereka juga tertariklah konteks fakta. Sebab mereka ingin tahu sesuatu. Mereka ingin faham sesuatu. Sebab itulah konteks pidato ni ada ataupun pengucapan awal ni ada menyatakan berkaitan pemujukan, ada berkaitan tujuan kita memberi pengucapan awal konteks untuk beri motivasi atau untuk memeriahkan suasana dari sudut hiburan dan sebagainya. Jadi perkara-perkara dalam konteks menganalisis ni cukup penting. Kalau dalam duduk lesson tu, maksudnya kita sebelum ni saya dah maklum, bila kita nak berpidato, bila kita ada petang dengan pidato, kita perlu buat rujukan. Rujukanlah konteks fakta, data, dan juga lebih kepada, kalau lebih pada tu kita akan tanya ataupun individu-individu yang dalam bidang tersebut. Contoh, kalau kita nak menyatakan ataupun nak berpidato berkaitan dengan drug ataupun penagihan dadah. Ancaman penagihan dadah. Jadi kita bukan hanya merujuk kepada bahan bacaan, tetapi kita juga akan merujuk individu, contoh AADK. AADK kan, agensi dadah kebangsaan. Ataupun kita ada buat sesi temu bual. Supaya apa yang kita sampaikan sesuatu ia memberi satu manfaat, memberi satu impak kepada audiens tu. Jadi perkara-perkara sebut perlu diambil kira, dan juga dalam konteks apa lagi, dalam konteks training, latihan. Sebelum ni kita dah ikuti kelas sebelum ni untuk pengetahuan yang baru hadir kelas. Dalam konteks latihan, berapa kali? Kalau Hakimi minggu lepas kita maklum berapa kali Hakimi? At least kita punya latihan untuk berpidato ni berapa kali ni?
Berapa tu? Hakimi ada ke tu? Tak Hakimi? masuk Ada tak lagi sini. Oh ada tak? Oh sorry. Dah. Okey, Hakimi. Sebelum ni yang kita bincang, kalau latihan tu berapa kali Mi? Yang paling yang kita dah maklum sebelum ni berapa kali? Latihan ni. Latihan ni. Nak pertandingan ni perlu ada training, betul ke Mi? Betul Doktor. Berapa kali Mi? Ingat tak? Saya rasa dalam 3 kali Doktor. 3 ataupun 3 hingga 6 kali lah. Okay, 3 atau 6 kali. Okay. Dan kita pertama bersama dengan cermin. Betul Mi? Okay, yang kedua, dan seterusnya kita akan minta kawan-kawan untuk menilai kita. Maksudnya kita bukan hanya syok depan cermin saja, tapi kita juga training di depan rakan-rakan yang lain yang mana juga boleh memberi feedback feedback bagaimana cara ataupun kelemahan yang boleh kita tokok tambah ataupun buat sedikit penambahan berkaitan dengan persembahan kita. Okey, itu dalam konteks latihan. Okey, latihan juga ia juga melibatkan dari sudut masa. Okey, sebab ada setengah-setengah pemidato ni dia melampaui masa. Okey, sepatutnya 8 hingga 10 minit tapi disebabkan dia tidak cakna ataupun tidak fokus ataupun tidak memberi limit dalam konteks masa, maka sampai 12 minit ke 13 minit dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pertandingan kebiasaannya 8 hingga 10 minit. Okay, itu kebiasaannya. Okey, 8 hingga 10 minit itu je. Okey, itu bila kita pertandingan pidato, okey, nanti you akan buat pengulangan pidato. Okey, berapa minit? Berapa minit kita cadang Aisyah? Pengulangan pidato nanti yang you akan anjurkan tim bersama dengan tim lain? Dalam 1 jam setengah ke? Ada maksudnya seorang yang akan menyampaikan pidato. Seorang dalam 6 hingga 7 minit. 6 hingga 7 minit? Okeylah, 6 hingga 7 minit. Okey, tak apa. Okey, jadi 6-7 minit masuk kalau 7. Kita ada berapa peserta semua? Kita target? Anggaran dalam 12 peserta. 12. Okey, kalau 12 maksudnya 7, sejam lebih lah. Betul lah, sejam lebih. Okey, 1 jam lebih. Okey, jadi itu antara yang perlu kita dari sudut persediaan nanti. Okey. Jom. Okey, dan kita juga selain daripada menganalisis audien, kita perlu juga faham berkaitan majlis tu. Okey, majlis sudah sudut konteks majlis keadaan persekitaran tu. Okey, keadaan bagaimana ruang tu. Okey, bagaimana majlis tu berjalan. Okey, dan juga dalam konteks kita juga menganalisis diri sendiri. Okey, sebelum ni saya dah maklum kan, kita perlu tengok dalam konteks kekuatan kita. Okey, kelebihan kita. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu adanya proses analisis supaya kita bukan hanya syok diri sendiri, tetapi juga kita juga memberi impak kepada audien dan juga majlis tersebut. Sebab tu pentingnya kita untuk menganalisis dalam konteks audien, majlis dan juga diri sendiri. Okey, jadi apa yang akan kita ini pertama lah berkaitan pengenalan apa yang dikatakan perkara tersebut, audien, majlis sendiri. Okey, yang kedua ialah kita nak menganalisis audien dan kalayat. Okey, ketiga ialah kita menganalisis majlis. Okey, majlis tu kan bagaimana kita nak analisis berkaitan satu majlis. Okey, yang ketiga ialah kita nak menganalisis diri sendiri. Okey, lakukan pengenalan. Okey, manusia ni kebiasaannya lakukan pengenalan ni. Okey, manusia ni menganggap bahawa mereka ini semuanya betul. Okey, jadi bagaimana saya katakan ini, sebab ada setengah-setengah manusia ni dia macam mana sekalipun dia menganggap dia buat sesuatu tu adalah betul. Maksud begitu juga dengan diri kita sendiri atau kita sebagai pemidato, kita merasakan bahawa kita ni adalah betul. Okey, itu sifat manusia. Tapi sebenarnya kita perlu menganalisis diri kita. Kita harus faham bahawa kita ni bukan berada dalam konteks individu, tetapi kita berada dalam konteks persekitaran. Sebab tu saya kata manusia dalam sistem, itu person in environment. Okey, jadi sebab itulah kalau konteks kita sendiri adalah konteks psikologi, kita harus faham diri kita dan kita juga harus faham dalam konteks sosiologi. Okey, dalam konteks sains sosial ni, kalau sains sosial dia ada bidang dipanggil ataupun dalam konteks sosiologi. Maksud sosiologi ni ialah kita juga harus faham bahawa masyarakat juga ada dan masyarakat itu akan berubah. Okey, dan masyarakat itu tidak
statik. Sebab tu dalam konteks kita menganalisis ni, kita harus faham bahawa bukan hanya kita yang betul atau bukan hanya kita sahaja yang tahu segala-galanya. Okey, jadi begitu juga dengan pidato. Begitu juga bila kita mengucapkan satu perkara di depan audiens. Okey, kita harus ingat bahawa kita harus ingat bahawa apa yang kita tahu ni ataupun kita faham ni tak semestinya apa yang kita faham ni orang lain pun faham begitu. Tidak. Okey, itu maksud saya. Okey, sebab tu kata kita perlulah dan manusia ni perlulah faham kata konteks begitu. Okey, harus ingat bahawa manusia ni berada dalam sistem. Okay, manusia ni berada dalam persekitaran. Okey, begitu juga bila kita mengucap sesuatu. Jadi kita harus faham bahawa kita cakap ni atau kita mengucap sesuatu ni bukan untuk bukan kita faham seorang, tapi orang lain juga memahami apa yang kita nak cuba untuk sampaikan. Okey, sama ada memahami ataupun tidak itu audiens yang akan analisisnya. Tapi harus ingat bahawa harus tidak menganggap kita bahawa kitanya semua betul. Tidak. Okey. Okey, dan masa yang benar-benar penting untuk kena analisis audiens, sesi majlis, analisis diri sebelum memberi ucapan. Okey, sebab tu pentingnya sebelum kita mengucapkan sesuatu, sebelum kita berpidato, kita harus bersedia atau kita haruslah menganalisis elemen-elemen tersebut. Okey, menganalisis audiens, majlis dan diri sendiri. Sebab apa? Pentingnya sebab kita ni bukan individu yang berada atas dunia ni seorang-seorang, tidak. Tapi kita berada dalam konteks persekitaran. Okey, sebab tu kita harus bukan analisis diri sendiri tetapi juga memahami masyarakat yang lain, audiens dan juga majlis konteks pidato. Okey. Bagaimana kita nak analisis audiens dan juga khalayak? Okey. Pertama ialah kita haruslah ambil tahu pengetahuan audiens. Okey, apabila kita berada dalam konteks contohnya kita nanti kita akan pengelolaan pidato. Okay, temanya apa ni? Aisyah? Tema yang kita decide sebelum ni? Aisyah ada ke tu? Okey. Aisyah? Ya, Doktor. Okey. Apa pertanyaan saya tadi? Tema. Norma baru pasca COVID-19. COVID-19 dan dia ada kaitan dengan mahasiswa, betul? Ya, betul. Okey, jadi sebab saya kata nyatakan bahawa apabila kita berpidato, okey, majlis audiens dan khalayak, kita kena tahu siapa audiens kita. Okey, dan bila audiens kita ialah di kalangan pelajar mahasiswa, maka lah konteks pemikiran mereka ataupun daya pemikiran mereka adalah di level yang tinggi. Okey, tidak seperti mereka kat sekolah. Okey, jadi kita harus faham bahawa apa yang kita nak sampaikan ni ialah perkara yang perlu, sebab tu saya kata perlu ada fakta, perlunya ada data dan sebagainya. Okey, sebab kita faham bahawa pelajar ataupun pelajar universiti ni, okey, mereka semua ni dah mempunyai kerangka tertentu. Okey, dah mempunyai satu pemikiran tertentu. Okay, sebab tu kita kena ambil tahu dalam konteks pengetahuan audiens tu. Okey, contoh kalau audiens kita dalam konteks nelayan, okey, audiens kita dalam konteks kampung biasa dan sebagainya. Okey, kita juga harus faham bahawa komuniti tersebut komuniti apa. Okey, ini saya lain sikit berkaitan kalau pengucapan awal kita nak berucap dalam komuniti nelayan. Okey, dan kita harus faham dalam konteks ekonomi dia. Okey, kita harus faham berkaitan dengan dia punya sosioekonomi dia, dari sudut perhubungan dia. Okey, dari sudut konteks masuk dalam sudut agama dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlulah kita teliti. Okey. Kedua ialah berkaitan dengan kedua ialah berkaitan sikap audiens. Okey, tajuk tu. Okey, sebab ada setengah-setengah sebab tu pentingnya nanti saya akan juga pentingnya you bila berpidato ataupun 2 hari sehari sebelum pidato, you perlu ada dalam room tu ataupun perlu ada dalam atas stage tu. Okey, perlu ada di dalam dewan tersebut.
Okay, supaya you rasa selesa dan sebagainya. Begitu juga dalam konteks sikap audien. Okay, tajuk. Sebab ada setengah-setengah tajuk yang agak tabu. Okay, tabu ni lah satu tajuk ataupun satu tema yang you nak sampaikan tidak kena pada audiens hadirin tu. Okay, contoh tabu ialah perkataan-perkataan berkaitan dengan agak-agak perkara-perkara yang sensitif. Okay, berkaitan dengan contoh you dah masuk universiti dan sebagainya kan. Okay, berkaitan dengan hubungan seks dan sebagainya. Okay, berkaitan dengan berkaitan dengan HIV/AIDS dan sebagainya yang adanya elemen-elemen yang tabu. Elemen tabu ni elemen yang orang tak boleh nak terima. Okay, jadi perkara-perkara tersebut you perlu teliti supaya apa yang disampaikan tersebut ia tidak menjadi audien tu tidak merasa selesa ataupun tidak selesa apabila you menyampaikan sesuatu. Okay. Jadi perkara-perkara tersebut perlu you faham. Sebab tu you perlu tanya dulu penganjur, siapakah audiennya. Okay, kategori audiennya macam mana. Jadi perkara-perkara tersebut ia memberi impak kepada audiens. Okay, mungkin ada setengah-setengah audien ni dia akan tinggalkan majlis. Okay, sebab you sebut perkara-perkara yang agak tabu ataupun perkara-perkara yang tidak boleh diterima akal ataupun yang tidak rasional. Okay, yang tidak satu perkara rigid ataupun satu perkara yang agak sensitif. Jadi perkara-perkara tersebut itu menyebabkan audiens akan keluar daripada majlis. Bila keluar pada majlis, maka itu akan memberi impak dalam konteks pemakahan. Itu perlu, sebab tu perlu faham sikap audiens. Okey, dan begitu juga sikap audiens terhadap pengucap. Okey, sikap audiens terhadap pengucap ni ialah mungkin ada dalam kalangan audiens tu yang agak konflik dengan kita. Okey, ada audien yang tidak selesa dengan kita. Okey, sebelum dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diteliti, perlu dianalisis dengan baik. Okey, dalam konteks status ekonomi, okey, status sosial, maksudnya dari sudut perhubungan dia. Okey, bagaimana perhubungan dalam konteks nelayan. Okey, bila nak mengucap sesuatu ataupun mengucap sesuatu sebagai perasmi majlis dan sebagainya. Okey, contoh sebab pengucapan awam, walaupun pidato tu ialah satu hal, okey, pidato kelas kita, tapi kita perlu juga ingat dalam konteks pengucapan awam. Bila you nak berucap suatu perkara ataupun satu isu di depan you punya audien, okey, perlu lihat dalam konteks siapakah audien kita, status sosialnya bagaimana, hubungan antara mereka bagaimana. Okey, termasuklah konteks agama, kaum dan ideologi. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil kira. Okey, jantina dan peringkat umum. Okey, jadi kalau you berucap ataupun you punya pertandingan tu adalah konteks pelajar-pelajar sekolah. Okey, contoh kan. Okey, banyakkannya audien adalah kalangan pelajar sekolah. Tapi bila you mengucapkan sesuatu ataupun menggunakan satu perkataan yang agak tinggi level dia kan, ataupun terlalu orang nak capai akal tu agak sukar untuk mencapai dalam konteks umum biasa. Jadi perkara tersebut akan memberi satu kesan, memberi impak kepada pengucapan anda semua. Okey, size audien begitu juga. Okey, kalau ramai, bagaimana caranya? Okey, kalau sedikit bagaimana? Okey, jadi perlu juga lah konteks size audien tu. Okey, berapa ramai? Sebab tu kena tanya penganjur. Okey, kena tanya penganjur. Okey, bagaimana size audiennya? Berapa orang audiennya? Di kalangan audien tu siapa? Okey, dari segi kalau mahasiswa, daripada mahasiswa mana? Orang nak konteks teknologi. Teknologinya perlulah ada penambahbaikan ataupun perlulah ada elemen teknologi dalam konteks pengucapan. Okey, tidak kena datang awal sebelum majlis bermula. Maksudnya saya inilah contohnya lebih kurang sejam awal, setengah jam awal. Okey, bergaul lah, maksudnya bertanya audiens. Okey, sebab itu juga memberi satu nilai tambah, okey, ataupun satu bonus untuk you supaya audien tu mengenali you dan dia rasa tertarik untuk mendengar apa lagi yang nak ucap. Okey, sebab tu kalau you tengok kalau ahli-ahli politik kan, dia suka sebenarnya sebelum dia nak berucap tu dia pergi salam dulu dengan audiens. Okey, dia pergi tanya khabar dulu audiens dan sebagainya. Okey, dia tanya dulu sihat tak hari ni dan sebagainya. Okey, sebab apa? Sebab dia supaya ada touching ataupun ada satu hubungan yang baik sebelum dia pergi grandstand dan dia menyampaikan ucapan.
Okay, sebab tu setengah kalau you tengok you tengok ahli politik contoh ahli politik dia bersalam dulu, okay, dia bertanya dulu, tanya khabar dan sebagainya, okay, sembang dulu dan sebagainya. Okay, jadi ini sebenarnya memberi impact dalam konteks apabila nak mengucap sesuatu. Okay. 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 Seterusnya ialah berkaitan dengan menghormati audiens. Okey. Okey. Jadi dalam konteks kita menghormati audiens ni perlu adalah. Okey, jangan kita rasa kita tahu semua. Okey, kita perlu juga faham bahawa audiens ni mempunyai sikap seperti mana kita maklum sebelum ni, mempunyai nilai dan sebagainya. Jadi perlu ada rasa kehormatan pada audiens. Okey, jangan kita berucap macam kita syok sendiri. Okey, tanpa kita menghormati audiens. Maksudnya kita menyentuh, okey, kalau kita ucapan awam, kita menyentuh perkara-perkara sensitif direct pada individu tersebut. Okey, jadi bila kita panggil seorang ataupun memberi contoh seorang yang ada di depan audiens kita, dia sebenarnya ada kalanya okey, tapi dalam konteks peratusan untuk kita merendahkan audiens adalah cukup besar. Okay, maksud saya ialah kita boleh kita menegur satu audiens, okey, kita memanggil satu audiens, okey, sebenarnya kita nampak okey, tapi sebenarnya dia juga memberi satu elemen sikap ataupun satu persepsi audiens terhadap kita. Okey, jadi pertama ialah kita perlu hormati orang muda kerana mereka belum berdosa. Itu contoh. Okey, berdosa maksud saya ni ialah mereka ni mempunyai ingin mengetahui, okey, juga mereka mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Okey, hormati orang tua kerana mereka banyak membuat pahala. Ini analoginya. Okey, analogi maksudnya bila kita perlulah faham bahawa audiens warga tua ni mereka mempunyai pengalaman. Okey, mereka mempunyai kalau asam garam tu maksudnya mereka lebih hidup lama ataupun lebih mengetahui sesuatu. Okey, itu secara budaya setempat. Okey, kalau konteks you belajar falsafah, kita semestinya begitu. Okey, falsafah ni walaupun ada setengah falsafah ni dia melihat bahawa walaupun untuk orang tua, tapi kalau perkara tersebut perlu tegur, dia kena tegur. Begitu. Itu maksud saya. Okey. Jadi perlu hormati orang tua. Kalaulah di depan kita adalah masyarakat yang level dia punya umur adalah masyarakat orang tua dan sebagainya, kita perlu hormat mereka. Okey. Merasakan ataupun memberi mereka satu rasa mereka hadir dalam majlis tu. Okey, begitu. Okey, jadi kita sebutlah berkaitan dengan pengalaman-pengalaman, okey, berkaitan dengan sikap-sikap mereka orang dahulu dan sebagainya. Jadi perkara tersebut bila you bagi contoh-contoh masyarakat komuniti tradisional dan sebagainya, sebenarnya ia memberi satu kekuatan pada diri you supaya you terus berada ataupun mempunyai hubungan yang rapat dengan audiens. Okey. Okey, hormati orang jahil kerana mereka tidak tahu. Okey, jadi ada setengah-setengah kita jangan bila kita bersama dengan audiens, okey, kita perlu faham bahawa ada setengah-setengah audiens juga mempunyai mempunyai kesilapan dan sebagainya. Okey, mempunyai tidak tahu dan sebagainya. Okey, dan kita perlulah hormat. Okey, jangan sampai kita itu pun dia tak tahu. Jangan macam tu. Okey, bila kita nak mengucap sesuatu, kita dalam konteks pengucapan awam, kita jangan menyindir ataupun kita merendah-rendahkan audiens kita. Okey. Okey, sebenarnya hormati orang berilmu kerana mereka banyak ilmu. Okey, contohnya bila audiens you ramai di kalangan mereka adalah penjawab-penjawab awam, okey, ataupun ahli-ahli akademik, okey, pensyarah dan sebagainya. Okey, perlulah supaya apa yang kita nyatakan sesuatu ataupun kita berucap sesuatu perlu ada ciri-cirinya, okey, perlulah ada ketertibannya, okey, tertibnya, tertib faham okey, perlu ada perkara tersebut. Okey, sebab kita harus faham bahawa mereka juga orang berilmu, okey, dan mereka sebenarnya perlu dihormati, okey, perlu diraih, okey, dalam konteks majlis you. Walaupun you dah baca pelbagai fakta, sebenarnya data dan sebagainya, tapi you juga harus faham audiens, okey, juga mempunyai ilmu-ilmu yang sebenarnya mungkin melebihi pada kita. Okey, sebab tu you perlu hormati mereka. Okey,
Kalau orang yang tak nampak macam tak tahu apa semuanya, okey, perlu juga adanya konteks teguran ataupun perlu juga konteks penghormatan tu. Okey, oleh itu hormatilah orang dan orang akan hormati kita, itu poinnya. Okey, sama ada kecil, sama ada dah tua ataupun komuniti miskin dan sebagainya, bila kita berucap kat depan, kita perlulah sentiasa menghormati. Sebab apa? Sebab bila kita hormat seseorang, maka bila kita meraihkan seseorang, maka mereka juga akan memberi feedback yang positif. Perkara-perkara sebutlah konteks pidato, dia akan memberi satu pemakahan. Okey, hakim itu akan juga melihatlah konteks audien tu, bagaimana penerimaan audien tu. Adakah audien tidur ataupun audien ramai yang pergi keluar kan, tak masuk-masuk dan sebagainya. Okey, itu sebenarnya memberi satu impak. Okeylah konteks pemakahan. Sebab hakim ni juga orang. Okey, bila melibatkan orang ni, maka mereka juga mempunyai sifat-sifat subjektiviti. Okey, bukan hanya objektiviti saja. Okey, objektiviti maksudnya ikut flow-flow kan, tapi subjektiviti ni ialah perkara-perkara yang ada unsur-unsur kualitatif. Kualitatif ni maksud saya ialah unsur-unsur sifat emosi, okey, sifat apa dalam pada diri hakim tu. Okey, jadi perkara-perkara tersebut you perlu ambil kira. Okey, jadi sebab tu sama ada tua, muda ke, sama ada berilmu ke tidak berilmu ke, maka you perlu ada rasa hormat. Okey. Sebab tu bila audien yang memberi satu feedback, mereka rasa diraikan, okey, mereka rasa dihargai, maka mereka akan terus mendengar dan mereka akan memberi senyuman pada diri you. Okey, pada apabila you berucap di atas stage. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu perlu diteliti okey. Okey, menganalisis majlis. Okey, tadi kita menganalisis audien dan kita hormat audien. Okey, sekarang ni kita perlu jugalah konteks analisis majlis tu dari sudut sekitarannya. Okey, dari sudut kemudahannya. Okey, jadi majlis tu sebab tu kita kena datang awal. Okey, bila kita nak pertandingan hari ini, sepatutnya semalam you dah hadir. Okey, lihatlah konteks sekitaran tu. Okey, bertanya dengan jawatankuasa ataupun usia dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara tersebut ia memberi satu persediaan pada anda semua untuk berucap. Okey, contohnya nak buat nanti Aisyah nanti sebagai ketua akan nak buat satu mengelola pidato antara pengelolaan pidato. Jadi kalau boleh dah buat satu rehearsal. Okey. Nanti rehearsal tu Aisyah nanti juga rekod supaya ia memberi satu, kalau konteks pemakahan, okey, masuk pidatonya kita nak markah lah kan. Okey, jadi ia juga memberi input pemakahan pada di anda semua. Okey, untuk markah untuk pidato untuk subjek pidato ni. Okey, jadi penting kita menganalisis majlis tu. Okey, untuk menganalisis majlis ni cukup penting. Okey, pertama ialah konteks, tujuan dan agenda. Okey, apa tujuan kita berpidato? Apa tujuan kita berucap di depan orang ramai? Okey, kenapa kita berada di depan ni? Okey, tujuan kita saya saja ke? Okey, ataupun kita nak memberi satu kesedaran? Okey, sama ada kita nak memujuk ataupun kita nak menghibur konsep atau memberi maklumat. Jadi perlu ada perancangan konteks tujuan dan agenda. Okey, datang ke majlis. Okey, dalam majlis kita perlu analisis apa tujuan kita. Apakah agenda sebenarnya? Okeylah, konteks contoh Aisyah beritahu berkaitan dengan COVID nanti. Tadi kan. Okey, kita punya tema kan. Okey, jadi kesedaran dan sebagainya. Jadi maksudnya kita nak memberi satu maklumat. Okey, kita nak menerangkan satu mungkin ada unsur pemujukan supaya kita menjaga SOP dan sebagainya. Okey, jadi kita perlu tahu tujuan dan agenda tu. Okey. Sebenarnya perlulah berdasarkan tema. Okey, majlis ni maksud saya ialah kalau konteks you punya pertandingan tu perlulah berdasarkan tema. Okey, tema lah konteks contohnya dari sudut pakaian you. Okey, kalaulah berkaitan dengan majlis ataupun you punya tema ialah berkaitan dengan bahasa kebangsaan dan sebagainya. Okey, jadi bila bahasa kebangsaan ni perlulah berpakaian tradisional dan sebagainya. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diteliti. Sebab tu perlu ada analisis majlis tu. Okey, berdasarkan tema. Pakaian pun berdasarkan tema. Okey, nanti
apa nama sekejap ni. Saya perlu kalau Alvin, okey Alvin rasa nak pakai apa nama you punya pakaian Sabah kan? Sarawak ke Sabah tadi? Sarawak kan? Sarawak. Sarawak. Okey, Alvin kata rasa nak berkaitan dengan kebudayaan. Contohnya Alvin nak pilih satu tajuk okey untuk individu nanti, okey untuk submit untuk you punya assignment individu, pidato secara individu, maka you rasa nak menyatakan satu budaya ataupun satu perpaduan pakaian menunjukkan kebudayaan dan sebagainya. Jadi perlulah pakai pakaian yang sesuai dengan apa yang you nak sampaikan. Okey. Jadi untuk makluman juga dah kebetulan saya maklum ni. Okey, Abang Yasin, Alvin, Fatin Izzati dan juga Fatin Farida. Okey, nanti you akan submit berkaitan dengan pidato secara individu. Okey, dan perlulah berpakaian berasaskan tema ataupun berpakaian kemas. Okey, jangan roundnet dan sebagainya. Okey, sebab sebelum ni kalau kelas-kelas sebelum ni ada yang pakai tidak mengikut tema. Jadi perkara tersebut ia sebenarnya mengganggu pemakahan. Okey, sebab apa? Sebab dalam pidato adanya macam analisis majlis tu dan adanya konteks komunikasi secara verbal dan komunikasi non-verbal. Verbal ni you berucap, you menyatakan sesuatu tinggi ataupun rendah, suara yang tinggi dan sebagainya. Non-verbal berkaitan juga pakaian you, cara lenggok you dan sebagainya. Itu saya akan ambil permakahan untuk untuk individu untuk pengucapan pidato secara individu. Okey. Setakat tu ada pertanyaan ke? Sebelum saya teruskan kelas. Macam Hakimi, Nur Azhar, Najia, Azira dan juga Aisyah dah ada tajuk dah untuk individu. Untuk belum doktor. Belum. Kalau ikut dah kena ada tajuk tu sebab nanti nak praktis depan cermin kan. Nak praktis depan mak ayah ke. Okey, sebab ni makan. Ingat kelas ni okey tak ada exam tak ada exam. Okey, tapi dia lebih kepada terus pemakahan dalam konteks pilihan dalam konteks assignment tu. Okey, Aisyah dah ada dah? Belum doktor. Belum. Okey, cuba nanti Alvin dan rakan-rakan yang lain, Aisyah dan cuba teliti okey ataupun search dalam YouTube okey bagaimana seseorang itu berpidato. Okey, saya rasa Aisyah dulu masa sekolah rendah dah pidato kan? Bukan saya, Azira tak silap. Azira dengan Naziha. Najia dan Azira. Okey, mereka dah biasa, cuma bila di peringkat universiti ni lain okey, perlu banyak fakta. Okey, perlu banyak pelbagaikan data. Okey, data tu jangan hanya kita persembahkan data atau kita maklumkan data, tapi kita cuba analisis data tu. Seperti mana saya sebelum ni kan, saya maklum dalam konteks HIV kan. Okey, kalau kelas sebelum nanti rekod akan ada nanti. Okey, saya masukkan rekod. Okey, saya masuk link dalam MyNemo nanti dalam e-pelajaran untuk you Alvin dan rakan-rakan yang baru hadir kelas untuk ikuti baliklah. Okey, jadi macam mana kita bukan hanya menyatakan bahawa berkaitan data, okey, statistik berkaitan COVID, tetapi kita perlu juga menganalisis bagaimana dengan data tu. Okey, yang mana data tersebut orang nampak secara tersurat, orang nampak appear okey datanya begitu, tapi di sebalik data tu perlu dianalisis supaya orang rasa wow, menarik, dia beri kefahaman berkaitan dengan satu tajuk ni. Okey, berkaitan dengan COVID-19 ni. Okey, statistik HIV/AIDS ni. Menarik. Jadi itu perkara tersebut, itu dikatakan sebenarnya kita dah ikuti kelas berkaitan dengan menganalisis data. Okey. Najia dah ada dah? Najia dah ada tajuk ke? Dah ada doktor, tapi ada 3 tajuk yang dah dianalisis tapi tak tahu lagi nak pilih yang mana satu. Banyak sangat tu. Macam mana tak tahu nak pilih mana? Okey, nanti rakan-rakan untuk anda semua, nanti saya akan masukkan dalam WhatsApp group. Okey, tajuk yang you pilih, you akan persembahkan
semasa untuk individu nanti. Okey, nanti saya akan masukkan supaya siapa orang tu jangan ada clash tajuk lah. Okey, jangan ada tajuk yang sama kan. Jadi siapa cepat dia dapat lah. Okey. Hakimi dah ada dah Hakimi? Ada beberapa tajuk doktor yang saya dah jumpa tapi masih orang kata tengah cari kesesuaian lagi. Tengah cari kesesuaian. Kesesuaian. Okey, kesesuaian kan. Banyak tajuk tu. Okey, banyak tajuk tu bolehlah bagi dekat Aisyah sikit ke, satu ke, dekat Azira ke. Okey. Okey, saya teruskan Okey. Bila kita menganalisis majlis, perlu analisis juga tempat. Okey, persekitaran. Sebab saya kata persekitaran sebagai satu modal pula ni. Okey. Sekejap ni. Aku tak nampak. Okey, dia sebagai satu modal. Modal maksud saya bukan modal keuangan. Okey, ni modal maksud saya lah modal you nak berucap. Okey, modal untuk you idea you. Okey, mungkin dalam persekitaran tu bila tengok persekitaran lain daripada lain ataupun persekitaran tu agak kritikal sikit ataupun agak pemikiran orang tertentu dan sebagainya ataupun agak kritikal lah. Maksud kritikal saya kat sini mungkin dia menyebabkan you akan cuba untuk mengubah sedikit apa yang sebenarnya you akan lontarkan esok. Okey. Kan? Okey, jadi modal ni lah mungkin apa yang you dah bersedia tu mungkin ada sedikit penambahbaikan ataupun you nak cuba tambahkan. Okey, berasaskan kepada tempat yang you pergi. Okey. Contoh kalau you berucap pertandingan di Melaka. Contoh di Melaka, kawasan yang tempat di Melaka, banyak pelancongan dan sebagainya. Okey, dan di situ mungkin you akan cuba untuk selitkan idea berkaitan dengan Melaka tu. Okey, ataupun tempat tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita buat majlis, dia kebiasaannya adalah mereka yang ada persekitaran tu akan datang. Okey, jadi apabila you menguasai tempat tu, okey, bila menguasai persekitaran tu, dia sebenarnya telah memberi satu kelebihan untuk diri you. Okey, untuk diri dengan siapa? Untuk diri you dengan audience. Okey, itu sebab tu penting you menganalisis persekitaran tu. Okey. Kalau dah konteks persekitaran you nak sampaikan ucapan berkaitan dengan kemiskinan. Okey, kemiskinan dalam kalangan kemiskinan nelayan. Okey, jadi you akan berucap di tempat nelayan. Jadi bila you pergi awal, you menganalisis tempat tu, you akan ada idea ataupun modal untuk bercakap lebih touching. Okey, lebih mengena ataupun lebih mempunyai hubungan yang rapat dengan audience. Okey, contoh juga tempat dalam perpustakaan. Okey, jadi itu memberi satu idea untuk bercakap berkaitan dengan kepentingan ilmu. Okey, berkaitan dengan kenapa pentingnya adanya satu center seperti pustaka dan sebagainya. Okey, masjid dan dewan itu sebenarnya memberi modal. Okey, itu sebenarnya memberi satu idea. Okey, memberi satu nilai tambah untuk you berucap pada keesokan hari. Okey, jadi perkara tersebut perlu diteliti. Okey. Kemudian dah konteks tanya penganjur peralatan yang disediakan. Okey, contoh mikrofon dan sebagainya. Okey, jadi perkara tersebut perlu diteliti lah. Okey, kalau dalam konteks pengucapan awam, okey, kalau pidato ialah cara dia kan. Okey, kalau pengucapan awam sebab kita juga berkait dengan pengucapan awam. Okey, contohnya kita nak present sesuatu. Okey, kita tanya ada tak ini bukan pidato lah, maksud saya contohnya nak mengucap satu ataupun nak perlu slide dan sebagainya. Okey, perlunya berucap bagaimana dengan sistem dan sebagainya. Okey, dari sudut audionya macam mana, okey, videonya macam mana, bila dimainkan adakah akan appear ataupun akan bermain dengan baik, okey, akan nampak dengan baik dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diteliti, sebab tu perlu analisis majlis tu. Okey, tanya penganjur peralatan disediakan, contoh jenis mikrofon apa digunakan. Okey, mungkin sebab ada setengah-setengah
setengah-setengah audience, okey, ataupun setengah audience, setengah-setengah pemidato ni atau pengucap ni dia ada mikrofon dia sendiri. Okey, supaya lantang dan sebagainya kan. Sekali kita tengok kat sekarang ni dah ada mikrofon yang boleh baiki kita punya suara dan sebagainya kan. Jadi perkara tersebut perlu diteliti. Okey, perlu diambil kira untuk bertanya berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Okey. Dalam konteks giliran, okey, adakah pengucap lain bersama dengan kita? Okey, maksudkan saya ini giliran awak yang keberapa? Okey, kalau pertama you perlu datang awal. Kalau lewat, jangan datang lewat. Maksudnya you boleh datang awal untuk bercakap dulu dengan peserta-peserta yang lain. Okey? Kan? Jadi perlu tanya urusia ataupun penganjur, you berucap yang nombor berapa. Okey? Sebab mungkin you akan ada sedikit penambahbaikan daripada pengucap ataupun pemidato sebelum ni. Okey, untuk you berucap dengan lebih baik. Okey, sebab ada yang pergi ke depan, yang pertama dia rasa yakin. Okey, walaupun dia pertama dia rasa yakin sebab dia orang pertama nak menantakan sesuatu ataupun nak memberi maklumat kepada audiens. Jadi itu kelebihan bagi dia. Okey, kalau yang nombor 2, nombor 3 dan sebagainya, kelebihannya ialah dia mungkin boleh menokok nambah ataupun memberi satu maklumat yang lebih baik ataupun lebih tepat. Okey, orang lebih mempunyai hubungan dengan audiens sebagainya. Okey, jadi sama ada nombor berapa dan sebagainya perlu tahu. Okey, ambil tahu tajuk pengucap yang lain. Okey, pengucap lain ataupun pemidato yang lain. Okey, siapa pengucap yang lain? Jadi maksudnya siapakah peserta-peserta ataupun pemidato yang lain. Okey, sebab itu penting sebenarnya sebab bila you berada dalam konteks pemidato. Okey, sebenarnya you bukan nak pidato pada hari itu saja. Okey, bila you seorang pemidato, you sebenarnya kalau boleh dalam kehidupan you, bila ada pertandingan dan sebagainya, you akan turut serta dalam pidato. Okey, you akan masuk pertandingan pidato. Okey, jadi hubungan ni walaupun you kalah walaupun you tak menang ataupun kalah pada pertandingan tersebut, tetapi sebenarnya you dah ada hubungan dengan pemidato yang lain. Okey, jadi pentingnya you mempunyai rakan-rakan ataupun sekitaran you adalah mereka-mereka yang pemidato. Okey, sebab apa? Sebab saling memberi nasihat atau saling memberi teguran dan sebagainya. Okey, sebagai pengucapan awam atau sebagai pengucap awam atau sebagai pemidato ataupun pengurusi majlis dan sebagainya, sebenarnya you perlu ada ekosistem tu. Ekosistem maksud saya ialah you perlu ada persekitaran tu. Okey, persekitaran bersama rakan-rakan pemidato. Okey, persekitaran bersama dengan MC, okey, pengurusi majlis dan sebagainya. Okey, pengacara majlis dan sebagainya. Jadi perkara tersebut sebenarnya ia dapat membantu diri you. Okey, sebab ada setengah-setengah contohnya pemidato-pemidato lain, dia pergi pertandingan tersebut dan dia mempunyai maklumat berkaitan pertandingan tersebut dan dia rasa ada rakan yang juga mempunyai boleh memberi pemidato dalam berkaitan tajuk ni, jadi dia akan contact you. Okey, jadi jangan hanya sekadar kita berpidato untuk kita menang saja, tapi sebenarnya kita pidato untuk kita kalau menang dalam konteks perhubungan dengan pemidato-pemidato yang lain. Maksudnya yang mempunyai hubungan dengan pemidato-pemidato yang lain. Okey, jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil kira, perlu difahami dengan baik. Okey. Okey, ni analisis diri sendiri. Okey. Pertama ialah dalam konteks pengetahuan kita. Okey, dalam konteks ilmu yang kita ada. Okey, sebab tu analisis diri sendiri cukup penting. Sebelum ni saya dah maklum dalam konteks potensi diri. Okey, kelemahan kita tetap ada tapi juga kita perlu menampung ataupun perlu menghapuskan kelemahan tu. Kelemahan tu lah bila kita menonjolkan potensi kita. Potensi kita ialah kita walaupun kita berucap mungkin fakta tidak banyak, tapi cara jelingan kita, cara kita berucap di depan, cara kita melihat eye contact dengan audiens sebenarnya juga memberi kelebihan pada kita.
Okey, kalau konteks pengetahuan, okey, ilmu pengetahuan kita, fakta, datanya bagaimana? Okey, dari segi nilainya macam mana? Adakah apa yang kita nak sampai ni sebenarnya dah memang dah selari dengan kita ataupun dah sebati dengan kita. Maksud saya ialah tema, tajuk yang kita nak sampai tu sebenarnya dah sebati dengan diri kita. Okey, kalau tak sebati maka kita perlu untuk tambah lagi ilmu-ilmu yang ataupun fakta-fakta, maklumat-maklumat berkaitan dengan perkara yang kita nak sampaikan. Berkaitan dengan HIV/AIDS, contoh you nak melontar berkaitan berkaitan dengan isu HIV/AIDS dan sebagainya. Okey, jadi you perlu ada data-data. Kalau you punya kekangan data, you perlu tambah lagi data supaya apa yang you ucapkan dengan yakin dan sebagainya. Okey, contohnya dari segi dari segi bahasa you, okey, perlu juga ditambah baik. Okey, sebab tu saya nyatakan sebelum ni, kelas sebelum ni, okey, kebanyakannya sini awak ni ada yang tak banyak, tak semualah. Okey, ada dari kalangan sini awak sebelum ni yang kelas pidato ni dia berucap ataupun berpidato dalam bahasa dia, bahasa Kelantannya. Okey, daripada minit pertama sampai minit terakhir bahasa Kelantan. Okey, cuba elakkan perkara-perkara tersebut. Okey, cuba elakkan. Okey, kalaulah audiens kita memang orang Kelantan, okey, tapi bahasa baku tu penting. Bahasa Kelantan tu perlulah diselit-selit saja, tapi janganlah daripada minit pertama hingga minit ke-7, ke-8 sebagainya you bahasa Kelantan. Okey, sebab kita cuba untuk menonjolkan bahasa tu. Okey, bahasa baku tu. Okey. Okey, cukupkah kita membuat persediaan? Okey, Hakimi kata 3. Okey, 3 hingga 5 dan sebagainya, 6 kali. Okey, cukupkah persediaan tu? Persediaan dalam konteks kesihatan pun. Okey, persediaan bukan hanyalah konteks kita membaca ataupun kita menanalisis data tu, tetapi juga dalam konteks persediaan, dalam konteks pemikiran kita. Okey, emosi kita, kesihatan kita. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil kira atau perlu diteliti dengan baik. Okey. Okey, ketiga, adakah kita minat dengan tajuk tersebut? Okey, jadi tajuk-tajuk tersebut ataupun tajuk ni perlulah apa yang kita nak sampaikan tu memang walaupun sedikit sebatinya, tapi kita cuba untuk minat tajuk tersebut ataupun kalau kita rasa kita tak minat tajuk tersebut, maka kita tak boleh nak teruskan dengan tajuk tu. Maksudnya mungkin tajuk tu memberi ada pengalaman bagi kita, okey, berkaitan dengan pembelajaran dan sebagainya, berkaitan teknologi dan sebagainya, okey, berkaitan dengan penyakit, pesakit dan sebagainya. Jadi perlu kita tajuk tu perlu kita minat. Okey, perlu kita kuasai tajuk tu. Okey, supaya apa yang kita sampaikan tu ia memberi impak yang baik kepada audiens tu. Okey, jadi perkara-perkara tersebut, sebab tu kita perlu faham tajuk. Okey, contohnya Aisyah beritahu tadi tema berkaitan COVID kan. Okey, dan sebagainya. Jadi kita perlu buat pembacaan dan kita perlu minat dengan tajuk tu. Okey, jadi ini untuk pengetahuan rakan-rakan yang baru. Okey, ini untuk pengelolaan pidato kali ini adalah pertama dalam konteks online ni. Okey, sebab disebabkan sekarang PKP kan. Jadi kita buat online. Jadi orang kata bila buat pidatonya perlu face to face kan, perlu ada majlis sebagainya, tapi bagi saya tidak. Okey, kita manfaatkan dalam konteks online. Jangan risau. Okey, ini jadi anda semua adalah orang pioneer ataupun orang pertama ataupun grup pertama, batch pertama yang mengadakan majlis ataupun mengadakan pertandingan pidato secara online. Okey, itu kelebihan you. Okey, kelebihan. Okey, jadi nanti Aisyah akan maklum bagaimana dengan peserta nanti, okey, bagaimana perjalanan program dan sebagainya. Okey, nanti akan ada mesyuarat lah. Okey, nanti saya akan bagi ruang lah untuk Aisyah mesyuarat dan maklum pada kawan-kawan yang lain. Mungkin kawan-kawan yang lain juga mempunyai idea dan sebagainya kan. Okey. Okey, orang baru masuk ni banyaklah idea kan. Okey. Okey, itu je. Okey, ada soalan-soalan lain tak? Okey, untuk apa topik tadi, sampai situ je. Topik tadi. Sebelum saya serahkan pada ni lah. Okey, pada Aisyah untuk buat meeting. Nanti meeting tu Aisyah record Okey, cuma Aisyah untuk yang meeting yang kedua yang Aisyah submit pada saya dalam grup tu, saya tak boleh bila saya nak access, saya perlu minta permission daripada Aisyah.
Oh, saya buat untuk email UMT je kot. Oh, Nanti buat saya email. Try ni. Saya nak access tu dia tak boleh. Dia perlu permission daripada Aisyah. Saya rasa dia boleh buat all kan, ataupun dia boleh buat macam ni, masukkan email saya ke. Ya betul lah, email saya tak ada kan. Dia tak tahu kan. Okey, tak mana saya bagi email. Jadi saya tak boleh nak access. Okey. Okey, ada soalan ke? Untuk topik ni kita ikuti topik tu lah. Jadi dalam konteks pidato ni, kita bukan rasa kita hebat. Kita rasa kita tahu semuanya. Tidak. Kita harus faham bahawa bila kita berpidato, kita bukan hanya seorang tapi kita berada dalam sistem, environment. Sebab tu kita kena faham, kita perlu analisis audience. Perlu analisis diri sendiri, dan juga menganalisis tempat tersebut, majlis tu. Supaya kita berpidato ni orang tak nampak kita macam syok sendiri ataupun kita rasa kita lah hebat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diteliti, perlu dianalisis dengan baik. Yasin, Fatin Izzati, Fatin Farida dan Alvin setakat ni ada apa-apa pertanyaan ke? Tak ada. Okey, untuk makluman yang ni, apa kita untuk pidato secara individu, you akan rekod. You akan rekod, you akan masukkan YouTube. Tapi bila masuk kelas nanti, you akan mainkan rekod tu. Maksudnya mainkan YouTube tu. Kalau dulu masa saya buat sebelum ni lah, pidato lah online, saya juga mengajar konteks siswa penyayat, konteks patriotism. Saya juga mengajar patriotism. Kebanyakannya buat secara live. Cuma saya nak elakkan daripada katakanlah gangguan internet, gangguan dari sudut lain dan sebagainya. Maka saya minta untuk ini kali pertama untuk rekod dulu. Rekod, you masukkan YouTube, nanti bila hari untuk pembentangan secara individu berpidato, you akan mainkan. Kat situ rakan-rakan you yang lain akan komen, yang akan nyatakan apakah penambahbaikan yang perlu, apa kekuatan dan sebagainya. Kalau ikutkan yang tu ialah pada 15 hari bulan 12. 15 hari bulan 12 kita akan pidato tu lah. Untuk secara individu. Doktor, nak tanya. Kena cari tajuk sendiri tajuk sendiri. Tajuk sendiri. Untuk yang ni, untuk bagus Abi tanya. Untuk yang ni tajuk bebas. Tapi janganlah sampai melanggar etnik, sampai berkonflik dan sebagainya. Perkara-perkara sensitif jangan. Jadi lebih kepada santai je, santai. Tajuk-tajuk yang tidak memberatkan sampai ada isu-isu konflik nanti kan. Nanti orang kata, pidato ni bagi tajuk yang boleh krisis perkauman. Contoh begitu. Jangan krisis agama dan sebagainya. Jangan, yang tu cuba elakkan. Alright, Doktor. Thank you. Ya. Skrip tu kan kena buat sendiri ke boleh ambil daripada mana-mana sumber? Sendiri. Sendiri. Cuba elakkan. Jangan you copy paste daripada orang lain. Itu salah tu. Salah sebab itu melanggar melanggar dari sudut ilmu tu lah. Sebab saya boleh detect. Contoh you ambil daripada mana, saya ada sistem yang saya boleh detect sama ada you copy paste ke tak. Copy paste jangan. Asin ni. Doktor, yang tajuk yang doktor kata nak bagi dalam grup tu untuk individu ke yang mana? Untuk individu. Yang tu untuk individu, yang saya akan nak minta you nyatakan apakah tajuk-tajuk individu. Yang tajuk tema tu lain kan Aisyah kan? Yang tu kita dah bincang sebelum ni. Cuma cuma nanti Emma spesifikkan sebab itu umum kan. Tajuk tu umum tapi sekarang ni nak spesifikkan. Nanti bincang juga dengan Alvin dan Yasin dan rakan-rakan Jadi yang saya maklum tadi adalah secara individu. Tajuk apa individu tu? Sebab apa? Sebab saya tak nak nanti clash. Punya tajuk Aisyah sama dengan Yasin. Kalau boleh ada perbezaan. Boleh doktor. Doktor, untuk yang pertandingan tu,
Kami nak buat dalam Webex untuk pertandingan peserta, tapi penonton yang lain melalui YouTube ataupun Facebook. Yang tu akaun siapa? Macam Kalau rasa nak buat, kalau Aisyah rasa ambil inisiatif untuk create satu grup lain boleh, maksudnya Facebook lain. buat yang barulah kalau tu. Buat yang baru. Maksudnya pertandingan pidato UMT kan, contoh begitu kan. Jadi ada Facebook lain lah. Jadi mana-mana peserta dia akan add, dia akan masuk. Boleh doktor. Hakim saya dah cari nanti Aisyah pun maklum lah hakim-hakim yang ni, cuma saya dah ada dah hakim saya sendirilah. Okey. Aisyah ada rakan ada Aisyah dah ni dah meeting. Ada tak hakim lain yang nak cuba untuk dimasuk sekali? Setakat ni tak ada lagi doktor. Okey. Cubalah kalau ada contoh you tahu presiden pengerusi pidato UMT kan. Okey, contact HEP ataupun you punya MPP, okey, Majlis Perwakilan Pelajar kan, tanya dia persatuan nak dapat kontak persatuan pidato UMT. Okey, dalam tu adalah kalau ikut pengurusi dia, kalaulah dia lagi, saya lupa dah nama apa. Dia dulu kelas ni lah, kelas pidato. Sekarang dia dah jadi pengurusi pidato UMT. Kalau nak minta dia pun okey, saya tak ada masalah. Saya akan ambil dia seorang dan dua lagi saya akan carilah. Dah ada dah sebenarnya. Lepas tu untuk proposal tambah nama yang baru ni kan? Yang baru. Tak tambah baru. Saya rasa ni dah last ni. Saya rasa last dah ni yang 9 orang ni. Saya tak tahu. Ada yang daripada India seorang saya rasa. Rajmohan ke apa nama. Tapi tiba-tiba tak ada dah. Saya pun tak tahu. Daripada 18 jadi 9. You punya kelas ni. Tapi saya saya akan follow yang dalam saya punya minimal sistem saya lah, sistem nama. Jadi setakat ni nama orang dan 9 orang ini je lah yang ada. Okey, ada soalan lain Najihah? Saya nak tanya Aisyah, boleh tak contoh kalaulah individu tu dia sebagai peserta and then background dia tu you punya apa? You create sendiri background tu. Boleh tak macam tu ke belakang? Memang kita dah buat macam tu doktor. Memang dah. Okey, buat macam tu okey, supaya kita nampak formal. Kalaulah tiba-tiba dekan rasa nak masuk, kau dekan kan, nanti kita jemput sekali dekan masuk, mungkin akan masuk sekali. Saya akan maklum lah. Jadi maksudnya you akan ada background kan, macam Aisyah maklum tadi kan, Nur Azhar kan, ada background kat depan. Maksudnya jangan background macam saya ni kan, contoh gini. Okey, jadi kita ada background formal kan. Background ni apa kan. Okey, maksudnya kita nak formal macam tu. Bagus Nazar. Nur Azhar kata ada memang kita sedia Azhar. Tapi doktor, ada setengah orang dia tak boleh nak ubah background. Itulah. Itulah. Kalau ikutkan sepatutnya boleh, tapi saya duk memang rasa macam tak boleh. Tapi mana-mana yang boleh tu dia try lah. Maksudnya sebab saya kata dia buat secara online kan, jadi dia edit lah macam mana kat belakang tu kan, nak buat supaya nampak formal lah. Tapi doktor, diorang kan buat recording diorang, so tak adalah background kita orang tu. Itulah. Dia ada cara lain tak Hakimi? Saya rasa doktor, peserta masuk Telegram tu kita share dulu background tu. Dia guna dulu sebelum hantar video tu. Itu maksudnya dia akan buat inisiatif sendiri, dia tengok macam mana kan. Boleh. Okey, Fatin Farida ada apa? Fatin Izzati ke? Tak ada doktor. Tak ada? Okey. Okey, jadi saya habis kelas kat sini. Okey, jadi saya bagi setengah jam ni, mungkin Aisyah nak terus buat meeting sekejap lagi nak? Aisyah? Boleh doktor. Boleh. Okey, jadi saya akan stop sini sekejap ni. Jadi saya tinggalkan ni lah. Okey.
Okay, tinggalkan. Doktor. Ya. Attendance ada yang belum isi lagi. Oh, yang tak dapat tadi? Sekejap ni. Okay. Dia try. Okay. Okay. Tak ada Okay, jadi saya berhenti kat sini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada semua. Okay, sebab sudi untuk kelas.